Okey, wanita berkerjaya secara asasnya memang mereka yang mempunyai pekerjaan yang tetap, ya. Dan suri rumah itu memang kita tidak boleh senaraikan dalam kategori wanita berkerjaya. Sungguh pun apa yang dilakukan itu memang melibatkan pekerjaan, tetapi ia bukan pekerjaan yang rasmi ataupun yang berdaftar, ya. Kalau secara fitrahnya memang kita memerlukan pasangan, ya. Tetapi selagi ianya mungkin sesuatu hal yang tidak memberi bebanan dari segi emosi ataupun pemikiran kita, maka boleh sahaja menjadi wanita yang berdikari dengan syarat kita ada tanggungjawab yang memberikan satu peluang dan kesempatan untuk seseorang wanita itu merasa diperlukan, ya, dan juga mempunyai komitmen bersama dengan masyarakat di luar sana. Jadi kalau mereka rasakan mereka tidak perlukan pasangan hidup pada ketika itu ataupun dalam kehidupan mereka, maka ia bukan sesuatu yang salah. Mereka boleh teruskan kehidupan selagi mereka tidak memberi kemudaratan pada diri dan juga orang lain. Mereka punya hak untuk memilih. Okay, bila kita ada takut, maksudnya ada stigma, ya, dan perlu faham individu yang berkongsi hal-hal berkaitan dengan rumah tangga adalah individu yang berbeza dengan diri kita. Jadi perasaan takut itu disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, kurangnya pengetahuan. Kedua, kurangnya kesediaan. Ketiga, kurangnya kesedaran tentang keperluan untuk membina perhubungan itu secara lebih matang dan juga rasional. Apa yang berlaku boleh dijadikan sebagai panduan ataupun diambil sebagai pengajaran, tetapi tidak seharusnya dijadikan sebagai satu jaminan kepada kehidupan kita yang ternyata berbeza dengan mereka. Sekiranya kita ada kefahaman, kita ada kesedaran, kita juga ada kesediaan untuk melangkah ke gerban perkahwinan, maka ianya sesuatu yang perlu beri sokongan kepada diri sendiri. Tidak harus takut pada sesuatu yang belum berlaku, tetapi jadikan sebagai panduan dan pengajaran untuk kita lebih mengenali siapa bakal pasangan yang akan dikenali nanti. Jadi perasaan takut itu adalah mainan emosi sahaja. Ya, sekiranya cukup persediaan, cukup pengetahuan, maka perasaan takut itu mungkin tidak wujud lagi lah. Wanita berkerjaya dan wanita baharu. Contohnya kita berada dalam zaman 2023 sekarang ini. So tidak ada lagi konotasi yang mengatakan wanita itu lemah, wanita itu takut, wanita itu hanya sanggup berkorban, wanita itu tidak mempunyai pendidikan, wanita itu tidak mempunyai peranan yang tinggi, wanita itu tidak mempunyai status. So hari ini, masa kini kita perlu keluar, kita perlu bangkit untuk menyatakan bahawa wanita hari ini perlu bersaing, ya, berdaya saing dengan lelaki dari segi pengaruhnya, tanggungjawabnya, peranannya dan juga kepentingannya dalam masyarakat. Maksudnya di sini, wanita berkerjaya tidak harus punya rasa takut untuk bersaing, tidak harus punya rasa rendah diri, tidak harus rasa punya perasaan dikongkong, ya, tetapi mereka juga sebenarnya mempunyai otoriti dalam masyarakat. Itu yang saya maksudkan sebagai wanita berkerjaya adalah wanita baru kerana mereka turut menyumbang dalam sosioekonomi masyarakat. Sebab wanita ni, sebelum ini dia memang ada stigma yang mengatakan wanita ni lemah, wanita ini tidak diberikan pengaruh dan kuasa, tidak dinilai sepatutnya, ada bias dalam perjawatan dan sebagainya. Maka ada kebanyakan apabila dapat peranan yang besar, mereka akan tendensi ataupun kebarangkalian untuk menjadi bossy, untuk menjadi terlalu strict, untuk menjadi terlalu berdisiplin sehingga menyebabkan timbulnya rasa kurang senang, kurang harmoni dalam persekitaran pekerjaan. Jadi kita berbalik kepada asas, ya.
sekiranya kita diberikan peranan, kita ada tanggungjawab dan amanah itu bukan perkara yang kecil. Tetapi bersama-sama dengan kita, baiknya kita, bagusnya kita, majunya kita, cemerlangnya kita adalah disebabkan staf ataupun pekerja yang bersama-sama melaksanakan tugasan tersebut. Maka mereka ini perlu dihargai, mereka ini perlu disantuni, mereka merupakan manusia yang ada emosi, ada perasaan, maka mereka ini juga ada hak kebajikan sosial tersebut. Jadi kepada bos-bos wanita di luar sana yang mungkin merasakan diri mereka mempunyai daya kepimpinan yang terlalu bagus, hebat dan sebagainya, mereka perlu sedikit turun padang, ya. Mereka juga perlu turunkan sedikit keegoan bahawasanya bersama dengan mereka adalah manusia biasa, ya, yang juga melaksanakan hal-hal tersebut demi kepentingan organisasi. Dan mereka ini, bos-bos ini, dia tidak akan maju sekiranya tidak ada penyokong di bawahnya. Dia tidak akan mampu untuk melaksanakan tugasan dan tanggungjawab yang diamanahkan tanpa ada orang bawahan. Maka mereka perlu menghargai, perlu menyantuni, disiplin, tegas diri, asertif tidak bermaksud agresif dalam menjalankan tanggungjawab sebagai pemimpin. Jadi perlu disedari hakikat tersebut. Kita berorientasikan manusia. Kita bersama-sama menggerakkan organisasi ke arah yang lebih baik. Jadi kurang-kurangkan rasa keakuan itu, rasa ego itu perlu diturunkan. Ada yang kata macam lebih selesa dengan lelaki, bos lelaki berbanding dengan bos perempuan, kan, bos wanita. Kadang bos lelaki ni ada yang terlalu santai pun tak boleh, sebab santainya sampai tidak sampai, ya. Tapi tegas sehingga menyebabkan kekerasan juga tidak boleh. Jadi kita perlu harmonikan keadaan itu. Perlu santai-santai, pastikan kerja dan tugasan itu disempurnakan tanpa ada tekanan dalam organisasi. Pertama sekali, walaupun kita mempunyai status sosial yang tinggi, pangkat besar dan sebagainya, sifat kewanitaan itu tetap ada, iaitu manja, perlukan sokongan, perlukan seseorang yang menjaga hati dan perasaan. Maka kita perlu asingkan, ya, antara kehidupan kerjaya dengan kehidupan peribadi. Secara peribadinya, kita perlukan pasangan yang memahami, tempat bergantung, tempat berkongsi suka dan duka, ya, yang ada yang mengasihi kita, tempat kita mencurahkan perasaan. Dalam tempat kerja memang kita perlu tegas, kita ada kerjaya dan ia adalah dua kehidupan yang berbeza. Jadi kita perlu asingkan di situ. Maksudnya tidak terlalu keras, tidak terlalu berdisiplin, tidak terlalu mengekang interaksi sosial dengan kaum-kaum lain, ya. Jadi perlu memberikan masa untuk kita mengenali orang lain, ya. Maksudnya perlu ada kehidupan yang berbeza dalam kerjaya itu, tidak 100% ditumpukan pada hal-hal pekerjaan sehingga kita tidak punya masa untuk diri sendiri. Dari segi peratusan statistik, kita boleh rujuk kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Tetapi apa yang saya boleh kongsikan secara kasarnya, wanita adalah golongan yang mudah terdedah kepada gangguan kesihatan mental. Pertama, disebabkan sifat wanita itu sendiri, ya, iaitu merasai diri mereka lemah, merasai diri mereka rendah diri, kurang yakin dan juga tidak berani untuk ke hadapan, ya. Itu yang pertama. Keduanya, wanita juga sifatnya terlalu mudah menerima sesuatu itu. Maksudnya apabila sesuatu hal yang negatif berlaku, mereka ini cuba untuk menerima. Pertama boleh diterima, kedua boleh diterima, tetapi sampai hal yang ketiga, keempat, penerimaan itu sudah menjadi sesuatu tekanan yang boleh menyebabkan kemurungan di kalangan mereka, ya. Yang ketiga, wanita juga
seringkali memilih untuk berdiam diri, tidak meluahkan, tidak ingin berkongsi kerana mereka terikat pada social culture ataupun sosial budaya yang mengatakan hal ini tidak perlu dikongsikan, hal ini adalah rahsia, hal ini adalah mengaibkan. Jadi mereka banyak memendam rasa. Jadi disebabkan hal-hal ini, mereka ini terdedah kepada gangguan kesihatan mental. Selain daripada itu, wanita juga ada yang bekerjaya. Jadi mereka terpaksa menanggung beban tugas yang berbeza di tempat kerja dan juga dalam rumah tangga. Dan mereka ini tidak mampu untuk menguruskan diri mereka secara lebih terperinci dan lebih baik. Jadi kegagalan dalam pengurusan diri, pengurusan masa, pengurusan emosi ini menyebabkan wanita seringkali terdedah dengan gangguan mental. Wanita ni biasanya kalau dia kata A, jawapannya sebenarnya B. Itu cara kaedah dia berbicara. Contohnya, saya tak nak, sebenarnya saya nak. Saya tak suka, sebenarnya saya suka. Jadi lelaki perlu faham dalam perspektif yang berbeza. Itu style ataupun cara wanita berbicara. Yang keduanya, wanita ini juga cara penyampaian dia ada batas-batas yang tertentu. Ya, kalau kata macam nak menyampaikan sesuatu perkara tu, dia akan ada seni penyampaiannya sehingga akhirnya tak difahami oleh pasangan. Ya, sebab itu wanita ini seringkali memikirkan sesuatu itu terlalu panjang. Ya, complicated cara pemikirannya. Dia tidak berfikir sebagai satu keadaan mudah saja, santai saja. Tidak. Dia akan memikirkan A, B, C sampai akhirnya ianya seperti mana yang dinyatakan tadi, berselerak, ya, macamnya bercampur aduk, ya, tidak dapat dileraikan satu persatu. Jadi wanita perlu belajar cara bagaimana untuk mengasingkan pemikiran-pemikiran yang logik, yang ada fakta, yang beremosi dan juga yang mengikut satu-satu situasi tersebut supaya tahap pemikiran mereka difahami, mereka boleh meneroka perasaan sendiri dan mereka juga tidak ada keraguan pada apa yang mereka fikirkan dan apa yang nak disampaikan tu difahami oleh pasangan. Wanita ini bila berkata A maksudnya B, bila berkata B maksudnya C. Jadi suami kena faham. Yang membelenggu wanita pertama sekali ialah mereka ini tidak kenal diri. Tidak kenal kelebihan dan kelemahan. Ada juga yang hanya tertumpu kepada kelemahan. Tidak melihat kepada perspektif kelebihan yang mereka ada. Ya, itu yang pertama. Kelebihan yang mereka ada mungkin dari segi kecerdasan apa yang mereka miliki. Ada wanita yang memiliki kecerdasan linguistik. Bila berbicara tidak ada orang menyangkal. Sangat disukai cara berbahasanya, ya. Ada wanita yang memang cerdas dari segi kreativiti. Maksudnya ada nilai-nilai estetika, mampu untuk berhias, berkemas dan sebagainya. Ada juga wanita kelebihannya adalah dari segi interpersonal, iaitu komunikasi dua hala. Ada wanita kelebihannya adalah memasak, ya. Jadi mereka sendiri tidak kenal apa potensi mereka. Kalau mereka jadi suri rumah, mereka hanya fokus kepada tugas-tugas dalam rumah tangga tersebut. Dan mereka juga tidak kenal kelemahan diri mereka, pantang larang mereka. Jadi mereka ini perlukan bimbingan dan juga bantuan untuk kenal diri. Itu pertama. Kedua, wanita ini ada isu dari segi pengurusan emosi. Ya, pengurusan emosi kadang-kadang okey, kadang-kadang tidak okey, kadang-kadang terlalu gembira, kadang-kadang tidak tahu apa yang mereka rasa, kadang-kadang boleh hadir rasa perasaan di mana kekecewaan itu hadir tanpa sebab, kerisauan hadir tanpa sebab, ya. Itu kelemahan wanita. Yang ketiga, wanita ini juga tidak mempunyai masa yang cukup untuk rehat. Kerehatan pada mereka, ya. Mereka perlukan rehat emosi, mereka perlukan rehat mental, mereka perlukan rehat fizikal, mereka perlukan rehat spiritual, rehat sosial, tapi mereka tidak faham tentang keperluan itu. Yang keempat, wanita ini juga kelemahannya dari segi pengorbanan. Mereka
cukup suka berkorban apa sahaja tanpa mereka melihat kelebihan daripada perspektif yang berbeza atas pengorbanan itu. Mereka perlu ada batasan dalam berkorban itu, ya. Dan yang seterusnya, kelemahan juga dari segi pengurusan diri, iaitu untuk mengasingkan antara kehidupan peribadi, kehidupan kerjaya dan kehidupan sosial mereka. Apabila setelah berkahwin, mereka memberikan masa sepenuhnya kepada perkahwinan itu, tapi tidak melihat kepada keperluan emosi mereka, keperluan interaksi sosial mereka. Jadi itu adalah kelemahan yang ada pada wanita. Kita ada banyak terapi sebenarnya, kan? Percutian itu adalah salah satu terapi. Terapi yang kita sebut sebagai terapi alam. Maksudnya kita pergi kepada unsur alam untuk memberi ketenangan. Tapi kita ada juga terapi yang melibatkan terapi muzik, di mana wanita ni perlu ada masa untuk mendengar muzik ataupun mendengar zikir yang boleh memberi ketenangan. Apa sahaja bentuk muzik yang boleh memberikan satu ketenangan pada mereka, ya. Kemudian ada juga terapi yang kita sebut sebagai terapi mimpi. Kadang-kadang wanita ni dia banyak bermimpi, bukan mimpi di malam hari tetapi mimpi di siang hari. Jadi mimpi-mimpi ini sebenarnya angan-angan. Jadi angan-angan ini perlu diperincikan sebagai satu matlamat yang mereka nakkan, mereka ingin capai, ya. Dan seterusnya terapi yang boleh dilakukan adalah terapi yang kita sebut sebagai terapi sosial, di mana mereka ini perlukan interaksi sosial, perlu ada jaringan hubungan dengan rakan-rakan walaupun yang telah lama mereka tidak jumpa. Rakan-rakan di sosial media, rakan-rakan secara maya yang boleh memberi satu ketenangan, perkongsian. Jadi mereka ini tidaklah terikat pada kehidupan yang membosankan, hal-hal yang bersamaan setiap hari yang dilakukan secara rutin. Mereka perlukan kelainan. Jadi antara terapi yang kita katakan tadi seperti bercuti, itu sebenarnya terapi diri, ya, yang kita sebut sebagai memanjakan diri. Wanita perlu ada masa untuk memanjakan diri. Dan terapi ini tidak semestinya yang memerlukan peruntukan kewangan. Ada juga terapi yang hanya percuma, yang boleh dilakukan di rumah ataupun di persekitaran kawasan rumah saja. Pertama, kebiasaannya kita faham tentang kerehatan fizikal. Rehat fizikal ni memang antara keperluan asas setiap orang, bukan hanya wanita, ya. Itu kerehatan fizikal bermaksud rehat secara total, seperti tidur yang cukup, makan yang cukup, memperuntukkan masa yang cukup, memerlukan kerehatan. Tapi ada orang yang tidur esoknya masih juga tidak segar, tidak cerdas sebab mereka bukan memerlukan kerehatan fizikal, kerana mereka memerlukan kerehatan dari segi mental, ya. Maknanya rehat mental bermaksud kita perlu merubah corak fikir daripada berfikir kepada sesuatu yang tidak ada jawapan kepada berfikir kepada sesuatu yang kita suka, kita seronok. Daripada berfikir tentang masalah yang tidak pernah selesai, kita ubah corak fikir itu kepada perkara-perkara yang kita suka. Kalau kita suka masak, kita masak. Kita suka berterapi dengan menghias rumah, kita dekorasi rumah. Contohnya begitu, ya. Kita alihkan corak fikir kita. Yang ketiga adalah kerehatan dari segi sensori. Ada orang di keluar bercuti, ya, bercutian bersama keluarga, tetapi gadget tetap di tangan 24 jam. Maksudnya percutian itu tidak memberikan kesan ataupun impak kecerdasan emosi ataupun fikiran sebab masih lagi tidak berlaku rehat sensori. Rehat sensori maksudnya letak tepi gadget-gadget yang ada dengan kita. Ya, kalau kita bercuti kita letak dahulu. Ini bila kita bercuti tapi kita bawa aja gadget, kita buat live sahaja sepanjang masa. Jadi percutian itu didasarkan kepada
tumpuan pada orang lain. Dan yang seterusnya adalah rehat sosial. Rehat sosial kita perlukan masa untuk hanya fokus pada diri kita. Ya, maksudnya kita offkan dulu social media kita. Kita hanya berorientasikan diri sendiri, kita lakukan hal-hal yang kita seronok. Kalau kita nakkan ada spa untuk diri, kita lakukan spa untuk diri kita di pusat-pusat kecantikan atau sebagainya. Itu yang kita sebut sebagai rehat sosial, iaitu kita tangguhkan dulu interaksi sosial kita dengan orang ramai ataupun khalayak ramai. Kita hanya fokus pada diri saja. Kadang-kadang kita suka baca buku, kita suka menonton wayang, kita nak layan Netflix kan? Kita duduk saja dalam bilik, itu juga merupakan me time di mana kita lakukan rehat sosial. Rehat yang seterusnya disebut juga rehat spiritual. Rehat spiritual kadang-kadang dengan kesibukan harian, kita lupa untuk memperhambakan diri kita pada konteks keagamaan. Ya? Jadi kita mulakan pembelajaran untuk mengkaji Al-Quran, berzikir, selawat, solat dan sebagainya. Itu juga disebut sebagai rehat spiritual yang ada kebanyakan daripada kita terlepas pandang. Dan benda hal ini tidak berlaku sebagai satu rutin dalam kehidupan mingguan mereka. Ya? Dan seterusnya kita sebut juga rehat kreatif. Rehat kreatif bermaksud kadang-kadang kita terlalu banyak idea. Ya, suri rumah ni terlalu banyak idea. Jadi sekejap didekorasinya sebelah sana, sekejap dekorasi rumah itu bertukar, berpindah randah tempatnya. Jadi rehat kreatif ni perlu ditahan dahulu. Walaupun kita ada banyak idea, tapi biarlah tidak terlalu kerap ianya berlaku, ya. Dan rehat yang seterusnya kita sebut juga sebagai rehat emosi. Rehat emosi maksudnya kalau emosi kita terlalu terikat pada sesuatu hal yang menyakitkan, maka carilah aktiviti yang boleh memberi ketenangan balik, yang memberikan rasa harmoni balik, ya. Sama ada kita nak berorientasikan dengan kawan-kawan kita, dengan media-media sosial. Jadi kita berikan rehat emosi kita supaya tetap tenang dan selesa. Jadi itu ada 7 jenis rehat. Rehat fizikal, rehat mental, rehat emosi, rehat sensori, rehat spiritual dan juga rehat sosial, ya. Dan last sekali tadi tu ada juga rehat kreatif. 7 jenis kerehatan. Untuk mengenal potensi diri, dia ada 3 cara mudah saja. Ya. Pertama, kita gunakan sebagai kaedah visual. Visual ni senang kita nak kenal. Kalau kita memang seseorang yang mementingkan penampilan, kita sukakan warna yang terang-terang, kita sukakan apa yang kita lihat, perhatikan, maka potensi kita boleh dirancakkan lagi menerusi kaedah visual, iaitu memerhatikan orang lain. Melihat kejayaan orang, ya, memerhatikan cara dan juga tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berjaya, maka kita boleh memperkasakan diri kita dengan cara pembelajaran berbentuk visual. Ataupun kita jenis seorang yang memang sukakan kecantikan, ya, kita berorientasikan apa yang kita nampak. Biasanya juga cara kita bercakap pun lebih banyak berorientasikan penglihatan kita. Oh, tadi saya nampak. Tadi saya nampak dia buat begini begitu. Jadi maksudnya anda adalah seorang yang visual, ya. Kedua, boleh pembelajaran ia juga berbentuk auditori digital ataupun auditori sahaja, iaitu auditori sahaja dalam bentuk pendengaran, apa yang didengari, apa yang dipelajari, apa yang dinyatakan, maka mereka boleh memperkasakan diri mereka menerusi auditori digital, iaitu apa sahaja rancangan, program, aktiviti yang mereka turut serta yang memberikan satu fahaman, pengetahuan dan juga kemahiran yang tertentu, ya. Jadi mereka ini boleh memperkasakan potensi mereka dari sudut auditori, ya. Yang ketiga adalah kinestetik. Kinestetik ni mereka yang memerlukan kemahiran yang berbentuk pelaksanaan secara terus-menerus.
Maksudnya apa yang mereka perhatikan, apa yang mereka dengarkan, mereka perlu laksanakan. Ya, contoh kalau macam wanita ni nak memperkasakan diri mereka dalam 3 kaedah tersebut, mereka perlu kenal pertama apa yang mereka suka, apa yang mereka minat, apa yang mereka selalu lakukan. Jadi kita tidak perlu mencari hal-hal yang terlalu jauh daripada kita. Hal yang kita minat itu sebenarnya adalah potensi yang kita ada. Kalau kita minat masak untuk suri rumah, mungkin dengan cara memasak itu boleh membantu anda untuk menjana pendapatan. Ya, dengan cara anda suka memasak, anda suka dekorasi masakan anda, bermaksud anda seorang yang visual dan anda boleh perkasakan diri anda menerusi masakan. Contoh begitu. Kalau anda suka dekorasi, maka anda suka untuk membeli majalah yang berkongsi tentang dekorasi rumah, ya. Anda juga suka menonton rancangan-rancangan dekorasi rumah, maka anda sebenarnya mempunyai potensi di situ, ya. Jadi dari segi mengenal potensi diri, anda perlu tahu pertama sekali kaedah pembelajaran anda, sama ada secara visual, secara auditory ataupun secara kinestetik. Wanita ni satu golongan yang sangat istimewa. Bila kena dengan tempat orang yang dipercayai dan orang yang betul-betul mengenal potensi diri mereka, mereka ini akan bangkit secara yang luar biasa. Itu wanita. Ya, dan biasanya wanita ni bila dia dapati sesuatu hal itu memberikan kemudaratan pada dia dan dia telah pun penat dengan hal-hal tersebut, dan ada pula orang yang memang datang membantu secara profesionalnya, secara terusnya, secara yang betul, maka mereka akan dapat memperkasakan diri mereka lebih daripada jangkaan. Jadi sebab itu saya katakan, kalau wanita rasa tersekat ataupun ada kekangan untuk berkongsi, carilah tempat yang sewajarnya. Kita ada banyak tempat yang boleh membantu memperkasakan diri anda. Anda sebenarnya tidak keseorangan. Anda boleh memilih sama ada untuk mendapatkan khidmat pakar secara bersemuka ataupun secara dalam talian. Kalau anda rasa segan untuk bersemuka, merasakan yang tidak mahu identiti anda diketahui, maka kita ada banyak pilihan perkhidmatan sokongan yang dilaksanakan secara dalam talian. Ya, contoh terdekat kita ada talian Nur Kasih 15999. Anda boleh call sahaja, ya. Hubungi talian itu, memang akan ada kaunselor yang bertugas untuk membantu anda. Tapi secara pengalaman peribadi saya, wanita ini bila ada tempat yang memahami, mereka akan luahkan segala yang terpendam sekian lama. Kadang kesakitan itu perlu dirawat, perlu diluahkan, dan anda berhak untuk bahagia mengikut acuan diri anda sendiri. Tidak perlu menjadi cermin kepada kehidupan orang lain. Anda mempunyai kehidupan sendiri yang selayaknya untuk bahagia dengan cara anda. Orientasi kehidupan untuk generasi sekarang ini adalah berteraskan orang lain. Jadi istilah kebahagiaan, kejayaan, kegembiraan itu perlu diteraskan kepada kehidupan orang lain dan perlu dipertontonkan kepada orang lain, sedangkan mereka tidak sedar kehidupan sekarang adalah terlibat ataupun berkait rapat dengan trend. Dan bila kita sebut trend ini dia tidak berterusan. Dia ada tempoh masa yang tertentu. Maksudnya ada tarikh luput dia. Bila dah habis trend TikTok, dia akan muncul trend yang lain. Jadi walau bagaimanapun, macam mana sekalipun kejayaan ini pantas boleh diperolehi oleh generasi baru, mereka perlu sedar bahawasanya kejayaan ataupun kehidupan tradisi yang perlu ada pekerjaan tetap itu wajib
ada, ya, macam mana sekalipun, kerana ia memberi jaminan kepada kehidupan yang seterusnya. Kerana yang trend ini ia bergantung kepada masa kini, dan bila masa ini berlalu, dia akan ada trend yang baharu, dan trend baharu inilah yang mungkin menyebabkan mereka gagal untuk berfungsi nanti. Jadi mereka perlu terikat dengan hal-hal tradisi, kerana yang tradisi itu tetap juga memberi kelangsungan hidup yang berterusan. Ya, kerana ia ada pekerjaan tetap, ia tidak terburu-buru, ia bukan diperolehi secara pantas, tetapi ia melalui proses yang panjang. Berbanding kepada kehidupan yang kejayaan yang drastik, dia tidak akan kekal, ya, ataupun kejayaan yang diperolehi secara pantas, mendadak, dengan tidak ada pekerjaan, perlu buat konten yang sesuai, boleh jadi viral, famous, tetapi sejauh mana ia boleh kekal dalam kehidupan, itu yang perlu difahami oleh generasi baharu. Dia kena faham satu saja. Hidup ini, remote controlnya ada pada kita, bukan pada orang lain. Contoh, kita nak memilih rancangan yang kita suka di televisyen, kita boleh memilih kan, rancangan mana, stesen mana yang kita suka. Jadi sama juga dengan kehidupan. Kehidupan ini perlu bebas dari pemikiran orang lain. Perlu bebas untuk membuat pilihan, perlu bebas dari segi pemikiran ataupun jangkaan dan persepsi orang lain, perlu bebas dari segi perasaan acuan orang lain, dan juga perlu bebas dari segi tindakan yang dipilih oleh orang lain untuk kita. Ya, kerana risiko, kesan dan akibat daripada tingkah laku kita akan 100% dipertanggungjawabkan oleh diri kita sendiri. Dan sampai bilakah mereka-mereka ini akan hidup bersama dengan kita? Mereka akan datang dan pergi. Manusia ini dia akan datang dan dia akan pergi. Dan kita tidak ada kuasa untuk mengawal mereka, untuk terus bersama dengan kita, terus menyokong kita, terus mengatakan iya kepada kita, terus memberi jaminan apa yang kita lakukan itu benar, apa yang kita lakukan itu cool, apa yang kita lakukan itu bagus, baik, cemerlang, terbilang, ya. Kerana kita sendiri mempunyai tanggungjawab setiap apa yang kita fikirkan, setiap apa yang kita rasakan, setiap apa yang kita lakukan, bukan orang lain. Kesan dan akibat kita sendiri yang akan tanggung. Jadi hentikan mengharapkan jaminan ataupun pengakuan ataupun juga sesuatu yang diterima oleh orang lain sebagai kehidupan kita. Kita perlu mencorak kehidupan sendiri mengikut acuan kita dan bebas daripada pengaruh orang lain. Maka kehidupan kita akan lebih terjamin, lebih harmoni dan lebih ada nilai dalam diri kita sendiri berbanding kita bertuankan orang lain untuk menguruskan kehidupan kita. Bila kita sebut tekanan, terutama kesihatan mental, sesiapa pun boleh menjadi mangsa untuk gangguan kesihatan mental. Dan ia disebabkan oleh banyak faktor. Itu antaranya faktor psikologi yang kita sebut jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Yang seterusnya adalah faktor yang melibatkan pengetahuan keagamaan, ya. Yang ketiga adalah faktor yang melibatkan interaksi sosial ataupun kita sebut sebagai psikologi sosial, ya. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahawasanya kegagalan kefungsian diri seseorang individu adalah disebabkan oleh tinggal solat, tidak mementingkan keagamaan, kerana ada juga yang memang beragama tetapi turut serta terlibat dalam gangguan-gangguan emosi dan juga mental, kerana ia adalah penyakit
penyakit ini ada beberapa pengaruh dia selain daripada yang saya sebutkan tadi. Yang kedua juga genetik. Ya, genetik juga boleh menyebabkan seseorang itu terganggu dari segi mental, ya, tetapi peratusannya sangat kecil. Yang kedua, ada juga gangguan ini disebabkan oleh pengaruh ubat-ubatan yang diambil. Contohnya dari segi kadar ubat yang diambil itu melebihi kadar yang sepatutnya, maka mereka juga akan menjadi kebergantungan kepada ubat tersebut yang akhirnya menyebabkan timbul rasa cemas, takut, risau, bimbang dan akhirnya emosi mereka tidak stabil, ya. Dan seterusnya juga perlu faham faktor-faktor persekitaran juga. Desakan-desakan sosial hari ini semuanya harus cepat, semuanya harus berjaya, semuanya harus kaya, semuanya harus famous, semuanya harus difahami, ya, diberikan perhatian yang tinggi, ya, pengaruh-pengaruh sosial media. Jadi ini juga menimbulkan tekanan dalam masyarakat hari ini sehingga akhirnya remaja juga sudah terlibat dengan gangguan kesihatan mental kerana mereka terlalu terikat dengan pandangan orang luar, ya. Jadi kepada masyarakat di luar sana, kita kembali kepada kefahaman yang betul, yang jelas. Gangguan emosi, gangguan mental, gangguan kesihatan mental bukan hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, tetapi ia melibatkan keseluruhannya, iaitu setiap daripada kita mempunyai peranan untuk memberi pengetahuan kepada khalayak, ya. Yang gangguan-gangguan ini boleh disebabkan oleh psikologi, boleh disebabkan oleh kewangan, boleh disebabkan oleh penyakit kronik, boleh disebabkan genetik, boleh juga disebabkan oleh faktor agama. Itu sahaja. Tetapi bukan disebabkan satu-satu faktor tunggal. Jadi bila kata ada seseorang yang mengalami gangguan mental, gangguan emosi, gangguan dari segi spiritual, kita tak boleh terus hukum mereka ini sebab tak solat, mereka ini sebab tak pentingkan agama, mereka ini mungkin ada lakukan hal-hal yang tidak bermoral. Sebabnya ia memang terdorong kepada pengaruh yang pelbagai. Jadi bermula hari ini kita perlu sedar bahawasanya kesihatan mental itu boleh dialami oleh sesiapa sahaja. Tidak mengira pangkat, darjat, status, agama dan keturunan. Jadi jaga-jaga berhati dengan persekitaran kita, ya, kenal pasti simptom-simptom kerana anda mungkin tidak terkecuali sekiranya anda gagal untuk menguruskan diri dan emosi anda. Jadi jaga-jaga, fikir-fikir apa yang kita nak perkatakan supaya ianya tidak menghukum ataupun mengadili seseorang hanya pada faktor tunggal. Ya, hati-hati.